Saya nak mohon kepada pihak kerajaan ini supaya tarif untuk elektrik dan air ni dikekalkan kepada tarif pertanian, kerana benda ni adalah penting. Jadi kita tak mahu kenaikan tarif ni akan menyebabkan kenaikan harga ayam tu nanti. Dan juga satu saya nak cakap tentang kerajaan apabila harga ayam naik, dia akan membenarkan import daripada luar. Tetapi apabila harga ayam turun macam sekarang, kami dibiarkan sahaja, tidak ada sebelum lagi ada bantuan daripada kerajaan untuk sama ada membeli balik ayam ni. Jadi kalau macam pihak kerajaan allow import ni, maksudnya bila harga ayam dah runtuh macam ni, mesti ada lah tindakan yang perlu difikirkan. Balance. Kalau naik dia import, kalau turun dia tak buat apa-apa. Dan juga kita perlu katakan bahawa contohnya macam syarikat-syarikat besar yang menggunakan ayam sebagai untuk industri giliran mereka untuk membuat burger dan sebagainya, mereka ni mengimport. Jadi pada masa kini sepatutnya mereka ini membeli lebihan-lebihan ni. Jadi apabila mereka tidak beli, mereka biarkan benda ni berlaku sekarang sampai ada orang yang terpaksa jual ayam dengan harga 99 sen, RM1.99 sekilo. Jadi lepas ni mereka tak beli, tetapi selepas ni mereka akan mohon untuk import. Jadi di manakah orang kata jati diri ataupun macam di mana semangat kita untuk sama-sama membantu COVID, membantu kita membenteras COVID ni? Sebab sebenarnya ini adalah masalah kita bersama. Jadi syarikat-syarikat besar yang selama ni mengimport ni, mereka sepatutnya melihat kembali. Sebab saya tahu ada yang menjual sate sendiri pun mengimport isi ayam. Jadi sepatutnya mereka cari, mereka sewa peti ais dan sebagainya untuk mereka membeli lebihan ni. Jadi mereka simpan, dan benda ni lah yang besok yang mereka gunakan balik. Jangan mereka terfikir yang okey, kerajaan nanti benarkan kami import, tetapi masa kita sedang berperang dengan masalah COVID ni, masing-masing tak main peranan langsung. Kita mohon pihak kerajaan memastikan yang memegang AP import sebelum ni juga mengambil berat dalam isu yang berlaku sekarang. Tapi dia tak ada shilling price ke Puan kalau harga turun? Siapa nak? For chicken tak ada Maknanya kalau turun. Kalau turun lah 99 sen pun turun lah. Dan you pun kena macam you kena cakap jugalah, bila keadaan kita berhadapan dengan penyakit sekarang ni kan, macam kita kenalah pastikan bahawa kilang-kilang yang membekalkan ayam, membekalkan makanan ni patuh kepada patuh kepada higienik lah. Sebab penyakit ni juga bergantung kepada apa yang kita makan kan. Kalau macam orang Islam dia cakap nak kena makan benda halal kan, jadi kita kena fikirlah benda tu. Dan kalau sampai kalau orang cakap kan virus COVID ni diturunkan kepada kita, kalau kita tak sedar, kita nak virus apa lagi untuk menyedarkan kita, for you to be close to your Tuhan, and for me to be close to Allah. Kita nak virus apa lagi? Dah teruk sangat dah. Sekarang pun kita masih tak sedar, masih lagi nak lawan kata sana kata sini, cipta rumours yang bukan-bukan. Dan MC pun kena, kami menghadapan dengan satu masalah tau. Just nak let you know sebab you are here. Bila ayam naik, akan keluar rumours yang macam-macam. Kat sana ayam mati, kat sini ayam mati, dan pembeli panik, harga turun. Benda ni di-create oleh faham. Golongan pembeli ayam yang dia ada satu grup sebenarnya pembeli ni. Bila dia naik ayam tinggi je, dia orang keluar. Jadi MC pun kena membenteras rumours macam ni. They want to control the price lah. Yes. By using the bad rumours. Sedih you, baru ni keluar rumours juga ayam tengah naik. Sebab bila ayam naik, kita pun tengah, of course lah, you berniaga mestilah ada up and down kan. Bila naik je, keluar rumours ayam mati di sana, ayam mati di sini. Kadang-kadang berita tu 10 tahun yang lalu dia keluarkan balik, viralkan balik. Viralkan balik. Sebenarnya untuk pengetahuan, bukan tengah ayam ni ramai dah yang mati, yang meninggal. Tapi mungkinlah tu dah ladang dah buruk apa semua kan. Tapi sayanglah kalau dia orang ada pengalaman menternak. Why not kita macam asuh dia orang atau bimbing dia orang untuk bina ladang yang baru kan. Tapi bila dah orang tengok dengan keadaan price yang macam ni, kalau bagi I memanglah I suka, sebab okey lah, biarlah mati ramai, at least kita akan jadi raja kan. Tapi untuk industri tak bagus lah, untuk negara tak bagus lah. Itulah lebih kurang, tiba-tiba jadi wakil rakyat lah.
Tak, dia input ambil kan. I need to faham tau Yalah, apa faham. yang sedang berlaku sekarang. Oi. Kos produksi kita RM4 dulu for 420 to 450. Sekarang 3.5. Duk jual berapa sekarang? Sekarang hari ni I jual 598. Still murah kan? Still murah, dan I walaupun ayam hidup harga RM3, tapi I tak bolehlah jual RM4 sebab I dah rugi di ladang RM2. So at least channel tu, retail tu I boleh dapat balik. I berniaga pun bukan kita nak untung banyak tau pada zaman kini. At least jangan kita sampai kena lingkup. Because I have 300 workers work with me, they have family. Jadi apa-apa dekat I, dekat BISMI. Menggalakkan industri domestik ni, macam mana puan melihat bantuan langsung daripada kerajaan yang diinisiatifkan dalam pakej rangsangan kali ini? Okay, melihat kepada pakej rangsangan yang telah diberitahu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, pihak penternak mengucapkan ribuan terima kasih. Sebenarnya perkara ini akan banyak membantu kami, di mana sebelum PKP harga ayam hidup adalah RM5.40. Tetapi selepas PKP dan hingga sekarang, harga ayam hidup ini telah merudum kepada RM3.50 sahaja, dan ada orang yang menjual ayam yang besar pada harga RM2.50, which is ayam hidup di ladang. Di perkara ini sebenarnya apabila saya membuat siasatan, sebenarnya adalah masalah rakyat takut untuk keluar membeli, dan juga apabila market, pasar dan peniaga-peniaga di tepi jalan ni diarahkan tidak berniaga, maka ianya juga menghentikan pembelian ayam lah. Juga sekolah di mana asrama-asrama ni adalah pengguna ayam kan, jadi juga kenduri-kenduri tidak boleh dilakukan, maka ia memberi impak yang sangat besar kepada demand daripada ayam. Jadi kejatuhan harga ni adalah memberi kesanlah kepada penternak, kerana kos kita menternak ayam adalah RM4.20 sehingga RM4.50. Jadi kalau harga jatuh kepada RM3.50 pun sebagai contohnya, bermakna penternak akan kerugian RM2 untuk seekor ayam. Tetapi pada masa sekarang ni penternak dan juga peniaga-peniaga lain tidak merungut, kerana kita sama-sama akan bersatu dengan pihak kerajaan untuk membenteras COVID. Jadi tidak bolehlah kita mementingkan diri sendiri. Namun disebabkan oleh pakej rangsangan ni, kita melihat bahawa kerajaan ni sangat mengambil berat. Bermaksud berbagai-bagai golongan masyarakat ni diambil kira, termasuk juga penternak ayam. Jadi saya ingin mencadangkan bahawa jika terdapat bantuan-bantuan yang ingin diberikan kepada penternak yang telah mengalami, walaupun kita dalam essential punya sektor, kita boleh melakukan perniagaan, tetapi disebabkan demand yang kurang ni, harga jatuh. Maka saya mencadangkan agar sebagai contohnya diberi bantuan dari segi ladang-ladang yang senarai ladang yang berdaftar, yang berlesen dengan Jabatan Veterina. Contohnya di negeri Kedah, kita katakan ada 500 ladang yang berdaftar dengan veterina. Jadi mungkin kerajaan boleh pertimbangkan agar penternak yang kapasiti ladangnya 50,000 ekor ke bawah diberi one off punya bantuan RM10,000 contohnya. Atau penternak dan juga penternak yang kapasiti ladangnya 50,000 ke atas diberi sebanyak RM20,000. Jadi kita mengira kepada jumlah ladang yang berlesen yang berdaftar dengan veterina. Walaupun sesuatu syarikat tu ada 20 ladang, ada 20 lesen, maka dia berhak mendapat 20 kali RM20,000 lah. Itu cadangan saya. Baik. Dari segi kitaran, kalau kita lihat dalam tempoh selepas PKP ini, macam mana mungkin pakej stimulus ini mungkin secara keseluruhannya lah pakej rangsangan ini membantu penternak pasca PKP ini, memandangkan cash diberikan secara direct ke tangan pengguna kan, so penternak ada manfaat tak di situ? Semestinya, sebab kalau kita lihat kajian oleh KPDNKK mengatakan bahawa di musim PKP 2020 ni,
yang mana barang-barang yang paling menduduki carta teratas sekali demand dia adalah nombor 1 telur, nombor 2 ayam dan nombor 3 roti. Jadi industri ayam dan telur ni tidak boleh hancur. Itu yang memang sangat kita takuti. Sebabnya sekarang ni cuba kita fikir, kalaulah sekarang ni kita mengimport ayam ni daripada Thailand contohnya, katalah peternak kita ni tak boleh mandiri, walaupun macam sekarang ni mengikut DVS, mengikut perkeliling DVS yang disiarkan di dalam majlis Telegram Majlis Keselamatan Negara tu mengatakan bahawa sebenarnya ternakan ayam ni adalah 1.9 juta ekor sehari, tetapi demandnya hanyalah 1.5 juta ekor sehari. Tapi kita mengambil kira bahawa yang selebihnya tu dieksport ke Singapura. Namun begitu, saya mengatakan bahawa industri ayam ni adalah mandiri. Dah kita cukup untuk menyara diri. Maknanya sekarang ni industri ini mesti dibantu. Jadi dengan bantuan yang kerajaan akan berikan ni, kita hendak memastikan bahawa industri dan penternak-penternak ni tidak hancur kerana COVID-19, kerana masalah yang melanda negara sekarang. Itu yang kita harapkan. Sebelum pakej rangsangan ini dibentangkan, apa mungkin kebimbangan di pihak penternak ini sendiri, dan sejauh mana pakej rangsangan ini seterusnya memberikan kelegaan kepada penternak? Perkara-perkara apa yang mungkin dapat diselesaikan melalui pakej rangsangan ini? Kebimbangan kami pihak penternak adalah sebab virus ni adalah virus baru. Kita tak tahu bila ia akan berakhir dan damage yang akan berlaku tu setakat mana. Bila kita diberitahu atau kita tentang Itali yang mana sampai keadaan dan tak terkawal, memang kita ada kebimbangan tu. Dan namun kami merasa sedikit lega kerana kita tahu bahawa ayam ni adalah sumber protein sekarang yang selain daripada telur yang murah. Sebab ikan pun akan ada kenaikan harga kan. Jadi saya sangat yakin dengan bantuan cash off ni jika diberikan oleh one off cash ni jika diberikan oleh pihak kerajaan, semoga jika ada penternak-penternak yang dalam keadaan yang terdesak atau yang tidak mampu run dia punya ternakan tu, supaya kalau ada bantuan ni mereka boleh bangkit kembali, dan kita nak kapasiti pengeluaran ayam sebanyak 1.9 juta ekor sehari ni dapat dikekalkan. Dan tidak kemungkinan kalau ada yang kita takuti adalah contohnya jika penternak tu dah menutup bisnes dia dan tak mampu bergerak, walaupun dia tak perlu bayar loan bank tapi dia tak ada cash dan sebagainya, kita takut dia menutup ladang dia dan kapasiti tu berkurang daripada apa yang diperlukan. Jadi kita pun tak nak supaya penternak kerajaan bergantung kepada import. Bila kita bergantung kepada import, benda dia dah berbahaya. Cukuplah kita sekarang ni bergantung kepada import dedak. Import bahan mentah untuk dedak, iaitu jagung dan soya. Sekarang pun kita merasa bimbang. Kita takut jika wabak ini berlarutan, harga bukan saja naik, kita takut bekalan ini kurang. Maksudnya nanti ayam-ayam kita ni bila kita tak ada jagung dan soya daripada dalaman, kita takut perkara ni akan walaupun kita ada ternakan di dalam negara, tapi makanan dia tak ada, apa yang kita boleh lakukan. Jadi saya juga berharap pihak kerajaan mempertimbangkan supaya kita berfikir daripada sekarang kita perlu menyediakan jagung untuk ayam kita ni. Jadi walau apa-apa yang berlaku, kita ada jagung untuk kita jadikan dedak untuk kita beri makan kepada ayam. Maknanya kitaran tu bermula daripada dedak tu sendiri kan? Ya. So selepas ini mungkin kita perlu fokus kepada input di situ juga. Kepada pengeluaran jagung tu, sebab itu yang amat kita takuti. Bukan kita takut sebab mahal, tapi kita takut barang tak ada. Kalau mahal kita masih boleh lagi beli, tapi kalau barang tu tak ada, kalau jagung tu contohnya, jagung kita import sekarang contohnya daripada US, dan dia nak simpan jagung tu untuk kegunaan negara dia. Jagung juga ada yang diimport daripada China, daripada Brazil. Contohnya dia kata saya tak nak, jadi dia nak
tak simpan untuk kegunaan negara dia. Apa yang akan berlaku kepada Malaysia? Itu yang harus kita fikirkan. Dan yang kedua, yang paling penting juga, kita nak support penternak-penternak di dalam negara Malaysia ni supaya penternak ni boleh membimbing penternak-penternak yang lain. So sampai satu masa kita boleh fikirkan untuk mengeksport pula keluar ayam ni ke luar negara. Jadi itu yang penting. Pihak kerajaan hanya berfikir untuk bantu kami atau penternak-penternak yang dah sedia establish ni, biar kami yang ambil peranan untuk membina penternak-penternak kecil-kecilan ni. Dan juga macam ayam bisnis sendiri, daripada perniagaan ayam ni kita create 250 ejen yang mana diorang melakukan perniagaan. Daripada duduk di rumah, dia melakukan perniagaan, dan juga kita juga merangsang pemborong-pemborong ni untuk membuat perniagaan. Dan juga kita ada penternak kontrak. Ini yang kita nak bantu kerajaan. Kerajaan hanya perlu bantu kita, kita akan bantu penternak-penternak kecil ni. Okey, baik, kita tengok dari sudut majikan pula ya Puan. Sebuah SME itu bebanannya banyak. Yes. So dalam konteks pakej rangsangan ini boleh dilihat ia agak menyeluruh bila kita tengok pengecualian cukai diberi, pengecualian pinjaman diberikan, penilaian semula KWS rundingan difikirkan. So sebagai sebuah perniagaan SME ni, macam mana Puan melihat kecenderungan kerajaan memberikan tumpuan yang secara menyeluruh melibatkan semua aspek-aspek ini? Okey. Syukur sangat sebab saya telah dapat panggilan daripada bank mengatakan okey, ayam bisnis ni fall under SME dan automatically kita boleh delay atau tidak membayar pinjaman kita dalam masa 6 bulan. Bermula bulan Oktober nanti barulah kita bayar balik. Seperti ayam bismi, kita memang ada banyak pinjaman dengan Agrobank sebab kita menaik taraf ladang kita. Kita ada 3 pinjaman yang mana installmentnya pun sangatlah banyak. Jadi dengan delay 6 bulan ni dan juga delay untuk pembayaran installment kereta, kenderaan-kenderaan kita ni, maka kita ada cash yang lebihan untuk kita rolling the industry. Walaupun kita di dalam sektor essential, kita boleh melakukan perniagaan, tetapi disebabkan oleh rata-rata di luar selain daripada kita, contohnya menyebabkan lebihan bekalan dan harga ayam tu merudum, harga ayam hidup itu merudum, dan sedikit sebanyak ianya pun juga efek kepada kita. Dan dengan apa yang kerajaan announce ni tentang delay pembayaran pinjaman ni, sangat-sangatlah membantu kita lah. Dan juga saya pun ada mendengar tentang kerajaan juga plan dari segi untuk restructure EPF dan sebagainya. Semoga ini juga boleh membantu pihak majikan dan juga pihak-pihak pekerja supaya mereka ada cash yang lebih untuk mereka berbelanja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana mengadakan pakej rangsangan ini, bermakna rakyat ada duit untuk berbelanja. Rakyat sekarang ni berada dalam keadaan ketakutan. Jadi mungkin mereka merasakan makan ikan kering sajalah, makan benda-benda yang murah sajalah, which sebenarnya untuk menentang penyakit ni kita perlu makanan yang berkhasiat, which nasi, ayam, sayur dan sebagainya. Jadi benda ni sangat, bagi saya sangat bermakna lah kepada pihak kami peniaga dan juga kepada pihak rakyat. Tempoh yang diberikan 6 bulan adalah tempoh yang memadai, tempoh yang cantik atau macam mana? Pada saya memadai dulu 6 bulan ni. Kita pun kita doakan semoga masalah wabak coronavirus ini berlalu dengan cepat. Sama-sama kita berdoa. Pada saya setuju dulu dengan tempoh 6 bulan ni. Kalau keadaan ni tidak berlarutan, berterusan, kita setuju dulu dengan 6 bulan. And lepas tu kita tengok semula. Sebab kita pun kena fikir, bank pun perlu melakukan perniagaan. Jadi kita tak boleh nak pentingkan diri kita sendiri yang mana akhirnya pihak lain pula yang akan tercedera atau mengalami masalah.